Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk kelas yang pertama ini kita akan ulang balik ya. Kita akan ulang balik untuk asas komputer tingkatan 1 ni. Sebab cikgu dapat tahu ramai daripada kelas bukan hikmah dan ihsan masuk ke kelas tersebut. Dulu RBT, sekarang ni jadi ASK. So cikgu kalau boleh cikgu nak kamu start balik. Mula balik daripada awal, cikgu akan start ikut cikgu daripada awal balik lah. Kita mula dengan pertama konsep asas pemikiran komputasional. Okey, teknik dalam pemikiran komputasional yang kamu mesti kena ingat ialah ada 4 teknik dalam pemikiran komputasional ni ada 4, iaitu yang pertamanya kita panggil teknik huraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengikhlakan. Okey, kemudian kita akan tengok 1.1. Hari ni kita cover 1.1.1 sahaja. Tapi dalam bab ini dia ada lagi subtopik lain, iaitu yang kedua penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Yang ketiga pengecaman corak dalam sesuatu situasi, dan yang keempat membuat keputusan dalam sesuatu permasalahan. Okey, seterusnya yang kelima, ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, sebelum tu kita kena faham dulu apa maksud pemikiran komputasional. Kalau kita tengok pemikiran ni, kata asal dia ialah fikir. Fikir macam kita, bila kita akan berfikir? Bila untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kita perlukan pemikiran, perlu berfikir. Kemudian komputasional ni asal perkataan komputer lah, komputer. So kita akan cuba belajar berfikir secara komputer, computational thinking atau CT lah, CT singkat dia. Okay, merupakan satu proses pemikiran bagi tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-dua sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Jadi keyword dia kat sini ialah pemikiran komputasional ni tujuan dia untuk apa? Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Apa saja masalah kita kat dunia ni diselaputi ataupun dipenuhi dengan masalah juga. Cuma bezanya masalah tu kecil atau besar, dapat diselesaikan dengan cepat atau lambat. Contohnya kita lapar pun adalah masalah. Jadi perlu diselesaikan segera, masak ataupun beli makanan. Selesaikan beli makan. Itulah menyelesaikan masalah, apa sahaja masalah. Kemudian proses pemikiran komputasional yang tadi kita tengok awal tadi ada teknik tu kan, 4 teknik tu. Leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan pengikhlakan. Sekarang ni kita tengok proses pemikiran komputasional. Bila sebut tentang proses, dia adalah satu kitaran yang dia ada apa ni? Dia ada aliran anak panah. Okey. Pertama sekali dalam proses pemikiran komputasional ni, masalah dipecahkan. Bila kita dapat satu masalah, kita cuba pecahkan. Macam mana nak pecahkan masalah tu? Okey, contohnya kita cikgu bagi contoh lah supaya kamu mudah faham lah. Okey, contohnya masalah ialah kamu masalahnya ialah contohnya apa ya? Kita akan pergi melancong. Ataupun kamu kena pergi melancong. Macam arahan kan. Kamu kena pergi melancong. Masalah tak kamu masalah? Dia adalah masalah. Sebenarnya memang kamu keseronok melancong, tetapi dia adalah masalah. Okey, kenapa dia jadi masalah? Sebab kamu perlu berfikir, dia ada banyak pecahan-pecahan masalah dia. Kamu kena pergi melancong. Satu arahan untuk pergi melancong. Jadi
kita sebagai orang yang diberi arahan itu ataupun apa diberi amanah untuk pergi melancong tu, jadi kita perlu fikir banyak benda. Pertama kali nak fikir nak pergi mana. Tu satu masalah. Tu kita kata masalah besar dipecahkan tu. Kita nak pergi melancong ke mana? Kita nak bawa apa? Kita nak naik apa? Kita nak duduk dekat mana? Kita nak buat aktiviti apa? Pecahan masalah. Masalah dipecahkan. Yang kedua, kenal pasti corak yang sama. Dalam nak mengenal pasti corak yang sama ni, apa yang penting ialah kita buat perbandingan. Okay, perbandingan. Perbandingan ni mestilah ada perbandingan, comparison ni dia ada kita bandingkan dengan sesuatu yang lain. Bandingkan dengan sesuatu yang lain. Okay, dalam perbandingan ni ada dua jenis. Yang pertama, kita nak cari persamaan. Dan yang kedua, kita nak cari perbezaan. Yang ketiga, perkara tidak penting ditinggalkan. Jadi kita fokuskan pada perkara yang penting. Dan yang keempat, sediakan satu model penyelesaian masalah. Kita ada satu model, kita ada satu rangka, kita ada satu formula, kita ada satu jadual, peraturan, model. Maksudnya, bila masalah yang serupa muncul balik, timbul balik, kita boleh guna model yang sama. Contohnya, satu formula, darab. 4 darab 2 sama dengan 8. Jadi kita boleh guna formula untuk bagi pilihan unknown apa pun, 8 ke 7 ke 10 ke letak, kita boleh selesaikan dengan menggunakan formula yang dibagi asas darab. Kenapa? Terdapat 4 teknik asas dalam pemikiran komputasional. Yang awal tadi dah disebut dah. Teknik leraian. Okay. Teknik leraian ni apa? Dia ada 4 kan. So ini yang pertama, teknik leraian melibatkan pemecahan satu masalah. Melibatkan pemecahan satu masalah atau sistem yang kompleks pada hal yang kecil bagi memudahkan pemahaman dan penyelesaian. Okay, satu masalah besar kadang-kadang kita tak boleh selesaikan. Nak fikir ni. Maksudnya kita sedang memecahkan. Bila kita fikir banyak benda ni, kita sedang memecahkan satu masalah besar tu pada masalah yang lebih kecil kan. Mudah sikit kita nak selesaikan. Kita boleh selesaikan satu persatu. Satu persatu. Contohnya, kamu kena pergi melancong. So kita fikir kita nak pergi mana, nak buat apa, nak duduk dekat mana, nak naik apa kan. Jadi kita boleh selesaikan satu. Kita nak pergi mana dulu. Okay. Kita nak pergi melancong ke Jepun. Jadi boleh selesai, nak naik apa boleh selesai tak masalah tu. Okay. Bukan nak naik apa pergi sana, naik apa lagi? Kapal terbang lah, kan naik basikal, naik kapal terbang lah. Naik basikal kapal terbang lebih cepat sikit sampai. Okay. Okay, contoh kat sini dia ada bagi satu contoh leraian ni. Okay. Ni melancong juga dah ni. Tapi melancong ataupun pergi bercuti ke tepi pantai. Jadi bila masalah dia kat sini bukannya masalah pasal kena pergi melancong, tapi masalah kita bila kita dah dapat tahu okey kita akan pergi melancong ataupun bercuti di tepi pantai. Jadi masalah dia kat sini ialah barang apa yang nak dibawa. Itu masalah dia. Barang apa yang dibawa, takut bawa banyak sangat kan. Jadi barang apa, keperluan apa yang perlu dibawa kalau nak pergi melancong ke tepi pantai. Okey, kemudian dia bahagikan, dipecahkan masalah tu, keperluan. Semua ni adalah keperluan kan, ataupun barang kan yang patut dibawa bersamalah untuk pergi ke tepi pantai tu. Keperluan pertama ataupun barangan pertama ialah pakaian. Kedua, bahan kelengkapan peribadi. Ketiga, gadget elektronik. Dan yang keempat, dokumen penting. Okey. Ini barang penting. Kemudian yang kedua, masukkan barangan dalam beg mengikut kategori di atas. Kemudian kita asingkan barang-barang tadi ni dalam beg yang berbeza. Okay, nampak tak maksudnya kita kat situ kita sedang memecahkan masalah.
pakaian, elektronik, barangan peribadi kan. Teknik pengecaman corak mengenai corak tertentu setelah bahagian-bahagian kecil dipisahkan selepas menguraikan masalah. Lepas kita kecilkan ataupun bahagi-bahagikan masalah tu, buat pembahagian masalah pada masalah lebih kecil, kita perlu buat apa? Buat pengecaman corak. Okey, dan pengecaman corak mungkin cikgu sebut awal tadi, dia adalah perbandingan. Perbandingan ni ada dua jenis, sama ada persamaan ataupun perbezaan. Okey, imbas kembali kepada percutian yang lepas di kawasan air terjun. Okey, contohnya dia ni pernah ada pengalaman pergi bercuti di kawasan air terjun. Jadi dia nak buat perbandingan tepi pantai dengan air terjun. So, tengok dari segi persamaan dulu, kedua-dua destinasi melibatkan air. Okey, terdapat berbagai tempat menarik untuk pelancong yang melibatkan bayaran lawat. So dia ada, pertama melibatkan air, ada air. Yang kedua ada bayaran. So, kemudian perbezaan dia, air terjun tidak panas tapi kemungkinan pantai lebih panas. Okey, panas. Okey, di kawasan air terjun terdapat tempat untuk berkhemah, tetapi di tepi pantai agak susah untuk membina khemah kerana angin terlalu kuat. Ya. Jadi keputusan dia ataupun keputusanlah penyelesaian masalah dia akan bawa pakaian renang, sunblock sebab panas, dan duit untuk bayaran ke tempat menarik, tetapi tidak perlu membawa khemah. Okey, yang kedua teknik yang ketiga adalah teknik peniskalaan, iaitu memfokus pada aspek penting dan abaikan ataupun tinggalkan aspek yang tidak penting. Okey, contoh teknik peniskalaan, hanya bawa bersama benda yang dianggap paling penting seperti beberapa pakaian casual dan penting, kurus gigi, kad penangan, telefon bimbit, duit. Bawa benda yang penting. Pakaian, kurus gigi, boleh bawa lah sebab makan kan. Kemudian kenalan, ejek, duit. Okay. Teknik adalah masuk lagi. Okey, yang keempat ialah teknik pengitlakan. Ada spelling error kat situ. Pengitlakan. Okey, pembinaan model bagi masalah yang diselesaikan, di mana model boleh dalam bentuk formula, teknik, peraturan dan langkah-langkah bagi menyelesaikan masalah. Maksudnya, formula ke teknik, peraturan, langkah-langkah yang kamu cipta sekarang ni boleh selesaikan masalah kalau muncul lagi di masa akan datang. Masalah macam tu dan muncul lagi di masa akan datang. Okey, teknik pengitlakan. Contoh kat sini, pengitlakan yang diguna, cari maklumat dari internet tentang barang yang selalunya dibawa untuk bercuti di pantai. Senang lah contoh pengitlakan ni. Memang dia akan teknik dia memang macam tu. Kalau apa-apa dia nak tahu, kita pun hari ni banyak kita guna Google kan. Apa-apa sikit kita Google tengok. Contoh apa-apa ke, tengok kat Google. Type saja, dapat maklumat. Itu adalah teknik pengitlakan. Dia guna teknik search. Teknik search di internet. Pencarian di internet. Okey, kemas benda yang dicadangkan. Cadangkan macam. Berapa jumlah batu-batu yang digunakan untuk membina tangga ini? Okey, jadi teknik dia, kalau kita guna teknik leraian ni maksudnya masalah besar kita pecahkan. Jadi di sini dia pecahkan kepada mengikut anak tangga. Okay, bahagian anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga, anak tangga keempat dan anak tangga kelima. Lepas tu boleh selesai tak? Dia bilang lah kan, anak tangga pertama ada berapa? Kedua ada berapa? 3, 4, 5? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian teknik pengecaman corak. Okey, dalam teknik pengecaman corak ni dia nak cari persamaan dan perbezaan
perbezaan. Okey, kita tengok sini ialah masalah-masalah kecil nah A, B, C, D ni. Kemudian dekat sini dalam pengecaman corak ni bilangan batu bata tapak. Tapak ada berapa? 5. Bilangan lapisan 1. Okey, jumlah semua ialah 5. Bilangan batu bata tapak 5. Lapisan 2. Okey. 2 lapis. Ni 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis. Okey, daripada sini kita buat perbandingan. Daripada sini, apakah persamaan yang wujud antara kelima-lima masalah kecil ni? Persamaan dia ialah bilangan batu bata tapak dia sama, iaitu 5 lah. Bilangan batu bata tapak ialah 5. Kemudian yang sama, yang beza dia tambahan, beza dia. Yang beza dia ialah bilangan lapisan. Ni 1 lapisan, 2 lapisan, 3 lapisan, 4 lapisan, 5 lapisan. Okey, fahamlah? Ini kita panggil teknik apa? Pengecaman corak. Okey, seterusnya teknik peniskalaan. Peniskalaan ni yang cikgu cakap tadi tu mementingkan aspek yang memfokuskan aspek yang penting dan tinggalkan aspek yang tidak penting. Kalau kita tengok kat sini, aspek yang penting ialah lebar tangga terdiri daripada 5 biji batu bata. Bilangan anak tangga ialah 5. Okey. Manakala kurang penting ialah saiz batu bata, ukuran saiz guna cm tu tak perlu. Bahan yang digunakan untuk membuat bata tu tak penting ya. Tak penting kat sini maksudnya dia tidak membantu dalam menyelesaikan masalah kita tadi. Okey, yang keempat, teknik pengitlakan. Dalam teknik pengitlakan ni, model yang digunakan dalam bentuk formula, teknik, peraturan dan langkah-langkah. Okey, kita tengok kat sini. Dia buat dalam bentuk jadual macam ni ya. Okey, bahagian masalah, kita ada berapa masalah kecil tadi? Ada 5 masalah. Okey, panjang semua sama 5, lebar pun sama 1, dan tinggi dia ialah tinggi dia beza 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi jumlah dia darab dia guna formula darab 5 darab 1 darab 1. Okey, formula darab dan last sekali dia tambah keseluruhan semua untuk mendapatkan bilangan batu bata keseluruhan. So, selesai ada masalah? Yes, selesai sebab dia tanya apa tadi kelas? Dia tanya kita berapakah jumlah batu bata yang digunakan untuk membina tangga? Jawapannya adalah 75. Okey, sekarang ni formula yang dibina tadi ni sebenarnya jumlah batu bata, bilangan batu bata panjang, bilangan batu bata lebar kali bilangan batu bata. Okey, jadi formula ni kita boleh apply di dalam masalah yang hampir sama kan? Masalah yang hampir sama boleh diselesaikan. Contohnya kat sini dia bagi binaan anak tangga yang dukung sama lah. Dukung sama tadi cuma ada beza sikit dari segi lebar dia. Lebar panjang. Jadi kita boleh apply, kita boleh guna balik jadual ni, jadual yang pertama tadi ni untuk selesaikan masalah yang kedua ini. Jadi kita substitute ataupun gantikan sahaja nilai dari panjang, lebar, tinggi dan semua ni perlu di darab. Okay, jadi kita pun darab dan jumlah keseluruhan dia ialah 100. Okey, kita harap kamu faham kamu faham apa yang diurangkan ini. Okey, jadi kita tengok aktiviti berfikir 1.1. Ini adalah tugasan kamu untuk ini. Buat nombor 2 sajalah. Minta kamu buat nombor 2 saja. Masalah mencari jumlah bilangan Q. Okey. Gunakan teknik leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan pengitlakan untuk menjawab soalan berikut. Berapakah bilangan cube bagi setiap tingkat? Jadi kalau kita guna teknik leraian, kita selesaikan satu persatu. Pertama kita guna teknik leraian. Teknik leraian ni kita
leraikan mengikut tingkat. So dia ada berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 tingkat. Tingkat leraikan. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, 4, 5. Lukis balik bentuk. Satu, yang ni lebar 2, 2 dan 3. Okey, seterusnya teknik pengecaman corak. Di sini boleh bandingkan tak corak-corak dia? Okey, dia macam ni. Kalau lebar 1, tinggi dia 1 juga. Kalau lebar 2, tinggi ialah 2. Lebar 3, tinggi ialah panjang, minta maaf lah. Kalau panjang 1, lebar pun 1. Panjang 2, lebar pun 2. Panjang 3, lebar 3. Panjang 4, lebar pun 4. Maksudnya kat sini persamaan dia ialah panjang dan lebar bagi setiap tingkat tu adalah sama. Kalau panjang dia 2, lebar dia ialah 2. Itu adalah persamaan. Kalau perbezaan dia, perbezaan dia ialah setiap tingkat ni lebar dan tinggi dia tidak sama. Contohnya kalau dia mesti satu tingkat 1. Tingkat kedua 2. Dia tak boleh tingkat ketiga pun 2 juga tak boleh. Tingkat ketiga ialah 3. Tingkat keempat 4, 5. Itu adalah perbezaan dia. Persamaan dan perbezaan. Okey. Jadi yang keempat ialah teknik peniskalaan. Kalau peniskalaan dia, apa aspek yang penting? Aspek yang penting ialah bilangan cube panjang dan bilangan cube itu blok. Bilangan blok panjang dan bilangan blok. Apakah aspek yang tidak penting kat sini? Aspek yang tidak pentingnya ialah apa yang tidak penting? Maksudnya dia tak bantu pun dalam selesaikan masalah ni. Warna blok ni penting tak? Tak habaq pun nak bagi warna sama atau apa kan. Okay, warna blok ni boleh jadi aspek yang tidak penting. Kita pun nak kata bahan blok ni tu, bahan dia buat pada apa kan. Okay, dalam pengitlakan tadi ni, pengitlakan ni kamu boleh buat jadual. Contoh jadual macam ni lah. Boleh buat jadual macam ni, tak ada masalah. Bahagian masalah ni A ataupun tingkat. Tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 1 yang mana? Yang bawah sekali, tingkat 1. Ikutlah kamu nak namakan dia macam mana pun tak apa. Panjang, lebar, tinggi, jumlah. Okey, panjang, aspek persamaan dia tadi ni, panjang dan lebar ni mesti sama. Kalau panjang 5, lebar pun 5. Dan panjang ni takkan sama dah. Takkan sama. Maksudnya 5 tak boleh 2 kali. 4 tak boleh 2 kali nah. Contohnya dekat sini 5, yang ni 4, 3, 2, 1. Yang samanya ialah jiran dia ni, lebar dia ni. Kalau yang ni 5, yang ni 5. Yang ni 4, yang ni 4. Yang ni 3, yang ni 3. 2, 2, yang ni 1, 1. Okey, tinggi sama je semua. Tinggi semua ialah 1. Ni kita tengok kat sini nah. Kita berpandukan pada blok binaan piramid ni bukan yang ni, tapi cikgu nak kamu guna jadual yang sama ni pun tak ada masalah. Guna jadual yang sama ni. Okey. Tinggi dia sama semua 1 kan. Tinggi dia semua 1 sahaja. Okey, jumlah kamu guna juga, boleh guna juga formula. Ni jumlah batu-bata bagi setiap bahagian ni, boleh guna yang ni juga. Guna formula ni. Okey, dapat jumlah dan keterangan. Okey. Awak faham? Cuba buat dulu. Okey, B. Berapakah jumlah kip yang diperlukan bagi menghasilkan binaan
piramid 6 tingkat. Okey, tadi ni kita sampai 5 tingkat sahaja. Sekarang ni kalau dah 6 tingkat, kena tambah kat satu lagi masalah yang ke-6. Nah, masalah yang ke-6 iaitu tingkat yang ke-6 bawah sekali ni. So, bawah sekali ni akan jadi ke-6. Nah, lebar dan panjang mesti sama. Maksudnya 6 darab 6 kali tinggi dia 1. 6 darab 6 darab 1. Dan betul tak betul. Okey. Cikgu harap kamu faham. Setakat itu dulu lah pertemuan kita untuk kelas yang pertama ni. Okey. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.